wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Wahhab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Bergaulah dengan mata yang celak. Wahai gulam, awas jangan sampai kamu bergaul dengan manusia dengan mata buta, dengan cara yang bodoh, lalai dan tidur. Tetapi bergaulah dengan mereka dengan basirah, yakni dengan pandangan mata hati, dengan berilmu dan sedar. Jika kamu dapati pada orang yang kamu gauli itu suatu yang terpuji, maka ikutilah dia. Jika kamu dapati padanya sesuatu yang boleh merosakkan kamu, maka tinggalkan dia dan tolak apa yang datang daripadanya. Kamu sekalian sentiasa dalam kelalaian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah segera sedar kepadanya. Lazimkan diri kamu pergi ke masjid. Lazimkan diri kamu memperbanyak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Lau nazala minas sama'i narun lama naja minha illa ahlul masajid." Jika turun api dari langit, tiada seorang pun yang akan terselamat daripadanya selain orang-orang yang mendatangi masjid. Jika kamu terus melalaikan atau bermalas-malas dalam solat kamu, nescaya akan terputuslah perhubungan kamu dengan Tuhan kamu Azza wa Jalla. Sebab itulah Nabi SAW berkata, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid." Sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya ialah ketika dia sedang sujud. Celaka kamu, betapa banyak kamu bermudah-mudahan dengan mentakwilkan begini dan begitu, dan kamu beringan-ringan dalam amalanmu. Orang yang bermudah-mudahan dalam ibadatnya ialah orang yang menipu dirinya. Alangkah baiknya kalau kita dapat berazam kuat, kita berpegang kepada apa yang sudah diputuskan oleh para ulama, lalu kita pun mengikhlaskan amalan kita kepada Allah. Nescaya kita juga akan terselamat dari sisi Tuhan kita. Tetapi jika kita mengambil mudah dan meringan-ringankan diri dalam beramal, kita akan hanyut dan semua orang akan hanyut sama. Cuba lihat zaman kita ini. Zaman orang yang suka bermudah-mudahan dan meringan-ringan. Tiada lagi zaman keazaman. Riak dan nifak berada di mana-mana. Merampas harta orang lain berlaku di mana-mana. Ramai orang yang bersembahyang, berpuasa, berzakat dan mengerjakan bermacam-macam kebajikan kerana manusia, bukan kerana Allah. Kebanyakan yang berlaku di alam ini antara manusia dengan manusia, tiada kaitan sama sekali dengan Tuhan. Jelaslah kamu sekalian umpama orang yang mati. Hati kamu hidup, namun jiwa kamu dan hawa nafsu kamu mengejar dunia. Sebenarnya, hidupnya hati itu dengan mengeluarkannya dari bergantung dengan manusia, serta berdiri dengan Allah Azza wa Jalla dalam semua pengertiannya. Sebab gambaran diri tiada dikira bila berdiri dalam maqam ini. Hidupnya hati dengan menurut perintah Tuhan dan berhenti dari larangannya, lalu bersabar di atas bala bencana yang ditimpakannya dan takdir keputusan yang ditetapkannya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberi nasihat kepada kita tentang bahayanya pergaulan yang tidak ditapis, pergaulan yang tidak dilihat dengan basirah,
dengan mata hati. Kerana sebenarnya tidak semua orang boleh menjadi kawan dan sahabat kita. Tidak semua orang. Tidak semua orang boleh menghampiri kita, mendekati kita dengan mudah. Kerana setiap kawan itu membawa pengaruh agama. Setiap kawan itu akan membawa pengaruh dunia. Setiap kawan itu akan membawa pengaruh hawa nafsu. Dan setiap kawan itu mungkin membawa kebaikan, mungkin juga kejahatan. Bila kita mengetahui tentang begitu nilai setiap orang yang cuba mendekati kita, maka kita perlu menjadi bijaksana. Kerana itu Nabi Muhammad SAW dan semua para nabi, ketika mana mereka memilih pembantu mereka, maka mereka telah mengujinya terlebih dahulu. Bila Nabi Isa berkata, "Man ansari ila Allah," siapa yang nak bersama-sama dengan aku untuk melaksanakan perintah Allah? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Maka berkatalah hawariyun, kamilah orang-orang yang akan bersama menegakkan agama Allah. Kerana Nabi Isa AS tahu bahawa perjalanan menuju ke akhirat boleh terkandas dengan sahabat yang salah. Perjalanan menuju kepada Allah SWT boleh tersekat-sekat, terhalang kerana sahabat yang salah. Sebab itu kita kena menggunakan basirah. Bila kita sebut basirah, yakni mata hati kita. Bila kita sebut mata hati, bukanlah berdasarkan kepada pengamatan mata zahir, dengan melihat harta, pangkat, dengan melihat kelebihan-kelebihan duniawinya. Tapi lihatlah dengan mata hati, dengan apa yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, fasfar bizatid din, ambillah agamanya. Taribat yadak, kalau tidak kamu akan rugi. Maka zaman kita ini ialah zaman di mana persahabatan itu seperti terlalu terbuka. Siapa pun boleh add friend, siapa pun boleh kita katakan mohon jadi kawan kita tanpa kita bertemu dengannya, mengenalinya, hati budinya, bahkan tanpa kita merasakan apa yang dipostingkannya itu betul atau salah, fitnah atau sebagainya, bermanfaat atau merugikan. Akhirnya asalkan kawan kita banyak. Ingat, setiap kawan kita akan dihisap. Saya punya kawan 20,000, katakan 20,000 saya akan dihisap dengan kawan-kawan saya. Saya punya friends misalnya sampai 100, 200,000. Walau di sini kita berbangga, tapi di sana kita menjawab. Maka sebab itulah setiap orang yang kita gauli, maka kita akan lihat kalau baik yang dilakukan, maka kita akan puji. Maka inilah panduan untuk kita like atau tak like. Dia baik, kita puji, bagus. Kalau tidak baik, merosakkan, maka tinggalkan dia. Tolak dia dengan tolakan yang baik. Bukan kita tolak dengan meninggalkan caci maki, keji, yang tidak. Kita melihat kawan seperti makanan. Yang elok kita makan, yang tidak baik kita tinggalkan. Maka bila seorang telah memilih kawan yang salah, dia akan mula merosakkan agamanya sedikit demi sedikit, dan mula merosakkan keazamannya sedikit demi sedikit. Kerana untuk duduk di atas jalan Allah, dia perlukan keazaman yang tinggi. Tuan-tuan, semua ibadat ni kita kena ada azam yang tinggi. Nak solat subuh, nak bangun qiyamul lail, nak baca Quran berapa juzuk sehari, kalau azam kita rendah, kita tak boleh. Agama memerlukan azam yang tinggi. Kita nak beristighfar, kita nak berselawat. Maka kerana itu kita melihat bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita membina azam. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila mana kamu benar-benar berazam, maka layak kamu tawakal pada Allah. Kalau belum berazam, maka tak layak bertawakal pada Allah. Kalau benar-benar berazam, maka lahirlah tawakal yang sebenar. Kalau azam tak ada apa-apa,
Kita pun tak merancang apa-apa, lalu kita kata kenapa? Tawakal. Ini bukan tawakal, ini tawakul. Apa beza tawakal dengan tawakul? Tawakul yakni bermalas-malasan, pura-pura. Sebab itu bila ada segerombolan orang yang bila mana di musafir dia tak bawa makanan, Nabi kata kenapa tak bawa makanan? Nahnu qaumun mutawakkilin, kami kaum yang bertawakal. Kata Nabi, ini bukan tawakal, ini orang malas ni. Buruk akhlak kita bila kita sandarkan tawakal tanpa azam. Buruk adab kita dengan Allah bila kita sandarkan tawakal kita pada Allah tanpa azam, yang tanpa usaha yang kuat. Kita nak bangun malam, kalau kita berkata tawakal lah, bangunlah malam ni, nak bangun. Maka kita tak mungkin dapat bangun. Tapi kalau kita tidur awal, kita timekan jam, timer, ada alarm, pesan pada suami, pesan pada isteri, kejutkan, pesan pada kawan-kawan, maka itu azam, maka kita boleh bangun. Maka hati-hati bila kita buruk adab dengan Allah dalam bab tawakal. Tawakal tidak datang dengan orang yang angan-angan kosong, orang yang malas-malas. Tapi ia datang daripada orang yang sudah berusaha dengan segala upaya. Itu namanya azam, itu namanya tawakal yang benar. Kemudian selepas Syekh menyebut tentang bahaya kawan dan pegang suatu asas utama. Kalau dia ada benda baik, pegang dia. Kalau dia tak ada benda baik, tinggalkan dia. Walaupun kita ada sentimental value dengan dia, kita ada kenangan-kenangan dengan dia, tak, ini bukan isu kenangan. Macam kalau tuan-tuan tengok orang bisnes lah, orang bisnes. Kalau kawan dia boleh rosakkan bisnes, dia tetap akan tinggalkan kawan. Ini bisnes, jangan main-main. Rugi maka aku rugi. Tuan-tuan, bisnes paling utama ialah bisnes kita menuju akhirat. Hidup ini ialah bisnes. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kamu suatu perniagaan, keuntungannya mampu membebaskan kamu daripada azab Allah yang pedih. Kalau saya kata bisnes, kita tak kira anak-anak, Ustaz. Tanya orang-orang bisnes. Kita bila bisnes, kita tak kira adik-beradik. Kita tak cerita tu. Kerja. Kalau malas kerja, kita ambil tindakan. Walaupun adik kita sendiri, kita mungkin pecat. Ada seorang sahabat saya, dia bisnes besar. Kemudian saya tanya, adik-beradik tak kerja? Dia kata, susah Ustaz kalau adik-beradik kerja. Dia mengadu ke ayah dia. Susah kita nak running bisnes. Akhirnya saya pecat belaga. Saya bagi dia duit je bulan-bulan. Tak payah masuk bisnes. Ganggu. Kan dia melibatkan mak ayah pula. Jadi susah. Tentu kalau orang bisnes itu sikap dia. Kita sedang berbisnes dengan Allah. Dan Allah sebut dalam banyak ayat tentang bisnes kita dengan Allah. Supaya kita terselamat daripada azab api neraka. Supaya kita dapat meraih syurga. Maka Allah berfirman, fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Maka bergembiralah dengan akad perniagaan kamu dengan Allah. Bergembiralah. Maka tuan-tuan sekalian, kawan-kawan ini ialah modal bisnes kita. Untung bisnes kita. Kalau dia kawan tak baik, maka kenapa kita, oh Ustaz, kita ada sentimental value, kita dulu sama satu tadika, sama-sama panjat pokok rambutan, sama-sama panjat pokok kelapa jirang sebelah, sebab tu kita suka, sayang. Jangan. Ini persoalan penting dalam hak akhirat. Betul, setiap sahabat-sahabat kita ada kenangan banyak dengan dia. Yang sekolah rendah ada kenangan, kerana itu kita buat alumni. Yang sekolah menengah ada kenangan. Yang peringkat universiti ada kenangan. Satu jabatan ada kenangan. Sampailah kita pencing. Semua ni memang mencatatkan kenangan-kenangan indah kita. Tapi tuan-tuan, hati-hati. Jangan kenangan itu melalaikan prinsip agama kita. Kerana kita hidup tak berapa lama, kita hidup singkat. Mana-mana kawan yang boleh rosakkan agama, kita mesti tinggalkan dia. Mana-mana kawan yang membangunkan agama kita, kita ambil dia. Walaupun kenangan tak banyak dengan dia, tapi kita akan ambil dia. Sebab perjalanan ini terlalu singkat. Perjalanan ini terlalu ringkas sebenarnya. Kalau kita kira hidup, makan, minum, tidur, mati. Terlalu ringkas bagi orang yang tidak mengetahui matlamat. Oleh kerana itu, persahabatan ini penting dinilai kembali.
Sebelum kita mati, kalau kita tak nilai siapa sahabat kita, maka kita rugi. Tuan-tuan, kita kalau beli buah pun kita asing buruk dengan elok. Buah kurma kita beli, kita asing, ni tak elok, tepilah. Ni buah elok, bolehlah kita makan dan kita simpan. Yang ni yang buruk-buruk ni habis cepat lah, nanti dia buruk pula. Jauh lebih penting kita memilih kawan, sebab kawan-kawan ini akan bersama dalam syurga. Kawan-kawan kita ni tuan-tuan sekalian akan melicingkan perjalanan urusan kita di hari akhirat kelak. Biar setiap kawan itu pemberi syafaat, biar kawan itu teduhan kita akhirat kelak. Biar setiap kawan itu menjadi kelompok yang disayangi atau dibentuk kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tidak terlambat untuk kita kembali memilih kawan kita. Pilih kawan. Satu usaha yang selalu kita tekankan, pertama pilih kawan Facebook dulu. Sebab kawan Facebook pun dia tak kenal kita. Agak-agak yang posting-posting banyak mengarut tu, tuan-tuan, tukar lain. Kita tak perlu, macam kita katakan, kita bukan tinggalkan dengan maki hamun, kita tak. Itu akhlak kita tidak buat begitu. Sebab kita ada pilihan, maka cari kawan yang baik untuk kita mengambil manfaat setiap kata-kata dia, setiap posting dia, setiap semangat dia, setiap motivasi dia, setiap ilmunya, setiap perkara-perkara yang menguntungkan akhirat. Kemudian Syekh menyebut, jangan lalai daripada Allah Ta'ala. Maka sedarlah kamu sebelum terlambat. Dan Syekh menyebut orang-orang yang tidak lalai, orang-orang yang melazimi masjid, melazimi berjemaah, melazimi majlis ilmu. Orang ni telah meletakkan dirinya untuk tidak lalai. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang sentiasa ke masjid, ketahuilah dia bukanlah orang lalai. Orang yang selalu berulang-alik ke majlis ilmu, ketahuilah dia tak lalai. Orang yang berulang-alik dengan kawan-kawannya untuk berjemaah, maka dia bukan orang lalai. Kerana dia sentiasa diingatkan. Tapi orang yang tak pernah masjid, tak pernah majlis ilmu, tak pernah perkumpulan ramai-ramai mengaji Allah, tak pernah, bagaimana kita rasa dia tak lalai? Maka Syekh membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Kalau sekiranya langit ini menurunkan api, maka disambar semua orang lalai melainkan ahli masjid. Maksud ahli masjid ini merujuk kepada orang-orang yang tidak lalai. Kerana tuan-tuan, bila kita masuk je masjid, masuk je rumah Allah, masuk je surau, masuk je balasah, masuk je mana-mana tempat yang mana kita berjemaah, apa yang kita ingatkan Allah. Duduk situ kita teringat nak baca Quran, kita teringat nak zikir, kita teringat untuk mendengar nasihat, maka kita tidak lalai. Kata Syekh, kalau kamu terus lalai dan paling teruk bila malas untuk solat, kamu telah memutuskan hubungan dengan Allah. Tuan-tuan, kalau kita putuskan hubungan dengan Allah, mana mungkin kita akan mendapat pertolongannya dengan sebenar. Oleh sebab itu, solat ini ialah tali hayat kita. Solat ini ialah line kita. Solat ini ialah penyambung kehidupan kita. Kalau seorang tidak solat, sebenarnya dia telah memutuskan hubungan dengan Allah. Kita kalau telefon tak ada line, sesuatu hati tak? Telefon mahal ni, kita beli telefon mahal. Kita punya rangkaian kita pun mahal beli. Package kita ambil mahal. Tiba-tiba pergi tempat tak ada line. Tuan-tuan rasa apa? Dalam keadaan penting masa ni penting ni. Kita akan mungkin empat telefon ni keluar. Kita nak tukar syarikat telco lain, telekomunikasi lain. Buat apa syarikat ni? Line tak ada. Tuan-tuan, begitulah antara hubungan kita dengan Allah. Membina line kita dengan Allah. Kita dah cantik, bagus, kaya, line kita dengan Allah terputus. Mana ada nilai? Tuan-tuan, nilai telefon mahal macam mana pun, kalau tak ada line, dia tak ada nilai. Baik, cari telefon murah tu, Nokia yang kecil dulu, ada line, maka itu yang kuat. Jadi kalau kita hidup, walaupun orang nampak kita mulia, hebat, tapi line dengan Allah terputus, kita tak ada nilai apa-apa. Kita cuma menjadi pameran, tapi tak beri manfaat. Oleh sebab itu, bagaimana kita nak terus membina hubungan dengan Allah? Kan itu kita lihat dalam
keseluruhan kehidupan kita, solat itu memainkan peranan penting. Daripada solat fardu, daripada solat rawatib, daripada solat duha, kepada solat qiyam, kepada solat tahajud, kepada solat istikharah, kepada solat hajat, solat tahiyatul masjid, solat wudu, kepada solat taubat, solat tasbih. Kalau kita mengira solat-solat ini lebih daripada 75 jenis solat. Dengan istisqa, dengan hari raya, dengan solat tawaf. Kalau kita kira tuan-tuan, mungkin 75 jenis solat. Artinya rangkaian yang membina hubungan dengan Allah semuanya. Kerana itu orang yang melazimi semuanya, masakan Allah meninggalkan dia. Masakan Allah meninggalkan dia. Masakan Allah biarkan dia. Tapi orang yang memutuskan satu lain demi satu lain. Salat sunat tak ada, rawatib tak ada, tarawih pun jangan cakap, salat fardu pun terputus-putus. Kata orang ni kalau ada masalah, bukan kata akhirat, itu memang dah jelas. Dunia, bagaimana dia mendapat ilham dan bimbingan dari Allah? Dia tak mungkin mendapat bimbingan dan ilham daripada Allah. Tetapi bila terputus, itu yang otaknya asyik stuck, asyik blur je. Ada je satu isu, ada je satu masalah, tak nampak jalan penyelesaian. Padahal orang-orang yang arif, orang-orang yang dekat dengan Allah nampak, mudah je penyelesaian, kenapa kamu nampak susah? Orang ni dia tak nampak penyelesaian hidup, kekusutan hidup. Akhirnya kita dengar bunuh diri. Contoh kita sebut, seorang tu kerja tak dibayar gaji. Kita cuma nampak penyelesaian tak susah, dah kerja tak bayar gaji, kita cari majikan lain. Tapi ada orang tak nampak, dia pun bunuh diri. Dia terputus hubungan dengan Allah sehingga tak terilham dia. Ada orang ada masalah rumah tangga, putus tunang contoh, putus bercerai contoh. Dia pun mula hilang akalnya, macam mana nak selesai. Akhirnya bunuh diri atau bunuh pasangan. Yang putus tunang pergi bunuh bekas tunang dia dulu. Pergi bunuh, senang, jangan ada orang lain. Pernah diceritakan berlaku pada zaman sahabat. Ada seorang lelaki, dia pergi pinang seorang perempuan, dan perempuan tu menolak. Tiba-tiba ada seorang lelaki lain yang meminang dan diterima pinangan. Berlaku pada zaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka lelaki ni dek marah dia pergi bunuh lelaki yang bertunang dengan perempuan tu. Kenapa aku ditolak, dia diterima? Tapi lepas tu dia menyesal. Bila dia menyesal, dia datang bertemu dengan Abdullah bin Abbas. Halli min taubatin, apakah aku ada lagi jalan taubat? Kata Abdullah bin Abbas, ya. Dalam taubat itu terbuka. Dia ada dalam satu masalah, diselesaikan dengan cara itu. Tapi bila dia kembali ingin menyelesaikan masalahnya, dia mendekati orang yang memang menjaga solat, maka dia dapat penyelesaian taubat. Tetapi kalau kita tengok cara mudah, senang. Kalau awak perempuan tu dah tak nak awak, cari perempuan lain. Punya beribu perempuan, yang seorang ni cukup menjahanamkan hidup dia. Maka ini menunjukkan bagaimana akalnya cetek kerana putus hubungan dengan Allah. Putus hubungan dengan Allah. Seorang yang saya katakan dia tak dapat kerja sini, tak dapat, dia dah give up. Kenapa menganggur? Tak ada orang nak terima saya kerja. Pernah apply kerja? Pernah sekali dijadikan ia sebagai keputusan semua. Kata punya banyak syarikat lain, punya banyak kerja lain. Sama ada dia memang pemalas atau betul dia memang stuck, pemikiran dia tak nampak. Akhirnya kalau kita melihat menyusuri masalah manusia yang membunuh diri, satu, yang berada dalam tekanan yang tinggi, yang mempunyai masalah mental. Kalau kita cek tuan-tuan sekalian, kita buka file mereka, akhirnya kita dapati masalah mereka cuma simple je. Masalah mereka simple. Kalau mereka sujud kepada Allah, nescaya Allah tunjuk jalan dia. Kalau mereka sujud kepada Allah, nescaya Allah tunjuk jalan. Tapi boleh jadi dia tak nampak. Dia boleh dengan satu masalah, dia boleh bunuh diri, bunuh orang lain. Padahal kita diajar tak apalah, kalau ini bukan rezeki kita, ni ada rezeki lain. Ada orang dia pergi ke laut naik bot, dia pergi tangkap ikan tak dapat, dia punya marah hari tu, dia bakar pukak dia bakar bot sekali. Dia penyelesaian dia macam tu, dia nak marah sangat,
Macam dalam pepatah Melayu kita lah, marahkan nyamuk kelambu dibakar. Nak marah patutnya dia perlu proper tutup kelambu tu. Bila kita macam mana kelambu ni nyamuk pun masuk juga, bakarlah kelambu ni. Tak guna. Padahal dia yang silap guna. Jadi kalau kita lihat, saya katakan banyak masalah manusia yang dalam depression, tekanan dan sebagainya, semuanya kerana dia tak nampak jalan keluar. Dia tak nampak jalan keluar sehingga menjadikan dia boleh membinasakan dirinya dengan satu masalah kecil. Kecil masalah tak nampak. Itu yang cerai-berai pun kalau cek mahkamah syariah. Dulu dalam surat khabar ada, dia panggil fail mahkamah syariah. Fail mahkamah syariah, dia tengok kadar statistik penceraian, ceritanya apa? Ceritanya mudah-mudah je. Kes gula, ikan masin, kes balik rumah mak tua, kes nafkah tak cukup, kes bini tak nak jaga anak orang. Ada seorang tu, bila diminta bini dia jaga anak orang supaya income bertambah, isteri tak nak, penat, anak sendiri pun tak terjaga, gaduh, cerai. Mudah je, cerai. Sehingga tak nampak solusi lain. Yang si isteri pun tak pandai mengalau, yang suami pun tak bijak untuk melihat jalan lain. Akhir dua-dua macam dalam keadaan kita katakan terkunci jawapan dalam penyelesaian. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita ada masalah je, solat. Kan itu kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu qama fa shalla raka'atain. Nabi bila dia je masalah, Nabi terus bangun solat 2 rakaat. Tuan-tuan ada masalah, bangun solat 2 rakaat. Tak nampak ni Ustaz, macam mana keputusan nak buat ni? Pening dah ni. Naik darah semalam. Kenapa? Fikir kereta ni nak jual ke tak nak jual. Dia fikir kereta dia nak jual, tak nak jual, darah dia naik 200. Kereta dia pun tak pernah naik 200. Darah dia naik 200 ni. Kenapa fikir kereta nak jual ke tak nak jual? Apa susah sangat? Susah ni Ustaz, susah. Awak solat 2 rakaat, jumpa keputusan. Solat 2 rakaat, minta Allah tunjuk. Masalah kita tuan-tuan, kita sentiasa rasa kita bijak dan cerdik. Kita lupa Allah. Allah datangkan masalah supaya kita kembali pada dia, bukan kembali pada kita. Dan memang hidup ini setiap hari masalah, supaya setiap hari kita ingat Allah. Waktu mana Allah berfirman, maka ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Bukratan wa asila, pagi dan petang. Dan di antara sifat rahmat Allah pada kita untuk jadikan kita ingat Allah, Allah paksa kita ingat dia dengan mendatangkan masalah. Nah, masalah macam-macam. Dengan anak masalah ini, dengan pasangan masalah ini, dengan kenderaan masalah ini, rumah pula bocor, itu pula itu. Banyak. Kenapa? Supaya kembali pada Allah. Tapi kita lupa, kita kembalikan pada diri kita, kita pun naik darah. Kita tak lupa kepada bagaimana Allah ajar kita. Kita tidak mau mengangkat tangan, tadah tangan, merayu, merintih. Aneh. Orang ni dengan mudah merayu, merintih manusia. Tapi tidak Allah. Kita tidak tahu apakah ego yang membalut hatinya dalam membina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Syekh, celaka kamu dengan memberi alasan yang macam-macam, bermudah-mudahan dalam ibadat dan tidak berpegang dengan apa yang telah diputuskan, ataupun kamu mengambil sikap takwil itu dan takwil ini. Kalaulah kamu berpegang kuat, punya azam yang kuat, berpegang kuat dengan apa yang diajar oleh ulama, kamu ikhlas kepada Allah, nescaya kamu selamat. Pertama, kamu kena ada azam. Yang kedua, kamu kena pegang kata-kata ulama. Yang ketiga, kamu kena ikhlas, nescaya selamat. Jadi tuan-tuan sekalian, bila nak menyelesaikan satu masalah kita, azam kena kuat. Yang kedua, jumpalah ulama-ulama. Ya, kadang-kadang Allah mendatangkan masalah supaya kita bertemu dengan orang baik, supaya kita dapat mengadu masalah pada dia dan ditunjukkan jalan yang terbaik. Dan sekaligus dia ingatkan kembali kita kepada Allah. Dia orang yang baik ni tuan-tuan, kalau kita jumpa dia, kita cerita masalah, dia pun kata gini. Pertama, awak bangun malam, awak bersihkan dosa awak, awak berdoa pada Allah. Ditunjuk jalan supaya kita kembali juga pada Allah. Ini orang baik. Dan yang ketiga, ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kemudian kata Syekh, dalam bab ibadat jangan ringan-ringan. Tuan-tuan, jangan meringan-ringankan ibadat, walaupun ibadat sifatnya senang dan mudah. Jangan ringan-ringan. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, zaman kita ini, dia cakap zaman dia, zaman kita lagi teruk. Keazaman untuk buat ibadat tidak kuat. Keazaman. Tuan-tuan, kita dengar orang baca Quran sehari 30 juzuk.
kita ngiling kepala. Tak boleh buat. Sebab kita sehari sejuzuk pun tengah merangkak lagi ni. Kalau hari ni masuk 18 Ramadan, baru juzuk kedua Ustaz. Macam mana kita baca kisah mereka-mereka yang satu hari khatam 2 kali? Imam Syafi'i rahimahullah sehari khatam 2 kali. Kita macam mana? Tak terfikir kita nak buat sekali. Saya kena buat sekali ni. Sebab kalau ikut senarai penyakit tu dah boleh masuk ke kubur cepat. Tengok senarai penyakit tu memang cukup dah. Batu nisan atas, batu nisan bawah semua cukup. Keranda. Maksudnya penyakit tu memang dah bawa ke kubur dah. Tengah bertahan dengan ubat je. Kenapa tak mencuba sekali? Saya nak punya keazaman kuat. Saya nak baca Quran daripada pagi, saya nak duduk sampailah sahur. Ini keazaman yang kuat. Tuan-tuan, kalau urusan dunia, ramai orang punya keazaman yang kuat. Dia duduk stadium bola dari pagi sampai petang. Siap bawa selimut, iktikaf kat stadium. Ada satu cerita, ada seorang pelakon Hindustan datang kat Malaysia. Datang kat mana? Kat Cameron Highland. Yang seorang tu dia punya tunggu bawah pokok kelapa, jatuh kelapa atas kepala dia, pingsan. Terus masuk ward. Oh, dia punya kuat keazaman dia. Tu tak serik tu nak tengok lagi. Kita ni tuan-tuan taklah sampai peringkat macam gitu. Kalau kita letak sikit keazaman, bulan Ramadan masuk 10 akhir, saya nak baca Quran sehari 10 juzuk. Test sekali. Dengar sahabat atau tabi'in bernama Qatadah bin Di'amah radhiyallahu ta'ala anhu, dia 3 hari khatam sekali. Maknanya 10 juzuk sehari. Macam mana saya nak cuba buat ni? Test sekali, duduk kat tiang elok-elok. Tak. Walau kita mungkin tertidur waktu itu, tapi kita telah membina keazaman. Kita tertidur dalam keadaan duduk. Ya, kalau tidur baring tu tanda orang tak ada keazaman. Dia duduk, ditunggu, dibaca, sampai tersengguk-sengguk, ni orang ada keazaman. Maka kalau kita cuba buat sekali untuk membina keazaman kita, khususnya bulan Ramadan, maka ini sesuatu yang amat terpuji. Baik kita nak tahajud sekali, kita dengar Rasulullah tahajud sampai bengkak kaki, test sekali. Bukan kita mungkin nak bengkak kaki, biar paling kurang rasa lengoh lah, lengoh. Dah Ustaz rasa dah ni pegal-pegal, rasa dah apa ni, saya punya betis ni rasa tegang. Alhamdulillah. Itu cara kita bina keazaman. Kalau kita lemah keazaman dalam agama, kita kena bina balik. Sebab itu baca kisah-kisah orang dulu, bukan yang kita nampak banyaknya ibadat, tapi kuatnya azam mereka. Mereka punya keazaman yang kuat. Ramadan macam gelanggang pertarungan bagi mereka. Mereka benar-benar bersaing. Yang tak tidur, cara tak tidur. Yang khatam Quran, cara khatam Quran. Yang bersedekah. Yang ada seorang tabi'in diberi untuk bulan Ramadan 500 orang dia. Dia seorang setiap hari dia bagi. 500 orang dia belanja orang makan. Bukan bagi makan kerumus biji, tuan-tuan. Betul-betul banyak lah 500 orang. Kalau letaklah seorang tu misalnya RM10. RM10 itu 5,000 sehari belanja. Ada seorang sahabat, seorang jutawan Mesir, nama dia Ridwan Ajil. Saya kadang-kadang pergi ke kedai dia, Ridwan Ajil. Dia setiap hari dia sponsor sebulan untuk berbuka puasa. Dia hantar kambing, dia hantar unta, dia hantar lembu, setiap hari masjid dah makanan. Memang Ramadan dia ambil, tak ada, tak sempat orang lain. Keazaman dia kuat. Dia tak kira lah puluh ribu habis, tak kisah, dia bagi je. Yang meniaga cerita kemudian, yang ni ialah bulan untuk tunjuk kesungguhan. Sebab tuan-tuan, di bulan Ramadan ini Allah suka tengok orang yang bersungguh-sungguh. Kita pun, kalau kita mak ayah lah, ataupun kalau kita majikan atau sebagainya, kadang-kadang kita nilai dia bersungguh tu. Walau dia tak capai dia punya target, tapi dia tu bersungguh. Taklah kita nampak dia curi tulang, duduk diam, termenung panjang, sembang kosong. Dia buat. Walau dia tak berjaya, kita akan suka dia. Orang yang kerja kuat, walau tak dapat hasil, kita suka. Sama dalam ibadat, tunjuk kesungguhan. Walaupun kita tak dapat hasil sebagaimana mereka, tetapi Allah merahmati kita kerana kesungguhan tersebut. Kata Syekh, zaman sekarang zaman orang banyak riak, banyak nifak, zaman orang merampas harta orang. Walaupun ramai orang yang sembahyang ibadat, tapi bukan kerana Allah. Jadi cakap zaman dia, itu zaman dia tak ada telefon, tak ada, kita katakan IG, tak ada Facebook, dah nunjuk-nunjuk. Zaman kita lagi lah.
Kedua tunjuk, okey, sekarang sedang solat duha 2 rakaat. Tunjuk. Sekarang saya sedang berzikir. Sekarang semua dia cerita. Jadi kita tak boleh kata secara spontan irtijalian, oh memang yang tulis Facebook ni kaki riak. Kita tak cakap macam tu. Tapi dibimbangi. Riak tak riak kita tahu. Kita bukan nak judge orang, kita nak muhasabah diri. Maka zaman di mana ramai orang buat ibadat bukan kerana Allah SWT. Maka katanya lagi, hidup. Tuan-tuan nak suruh hati ni hidup, maka buanglah pergantungan pada manusia. Hati ini, nyawa, rohnya bukanlah manusia. Yang menghidupkan hati dengan ingat kepada Allah Ta'ala. Kerana itu Allah mengatakan, ala bizikrillah tatmainul qulub. Dengan mengingati Allah, hati pun hidup dan tenang. Bila kita sebut tenang, maknanya hiduplah. Sebab kita memang nak hidup tenang. Kerana itu bila kita tak tenang, kita kata baik jangan hidup. Baik jangan hidup kalau tak tenang. Maka hati ini yang disirami dengan zikir, dengan ingatan kepada Allah SWT, maka benar-benar dihidup. Maka kerana itu tuan-tuan sekalian, gambaran hati kita daripada sifat tersebut. Hidupnya hati kita dengan turut perintah Allah, dengan meninggalkan larangannya, bersabar atas takdirnya, dan menerima apa yang diputuskan oleh Allah SWT. Maka ini bagaimana cara menghidupkan hati. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang lalai. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk memilih sahabat kita. Mudah-mudahan Allah beri kita keazaman yang tinggi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah senantiasa melorongkan kita jalan penyelesaian solusi terhadap semua masalah hidup kita. Dan mudah-mudahan hati kita sentiasa hidup tenang, berzikir dengan Allah SWT. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.